Hai nakama-nakama One Piece sekalian umat, Assalamualaikum. This is Kimi Skoverto yang akan membahas ceritakan tentang canon, non-canon and filler yang terdapat dalam dunia One Piece. Some might say that non-canon and filler is the same thing. Yang tu terpulang pada pemahaman masing-masing lah. Who am I to say otherwise kan? Alright, pemahaman ini korang kena faham betul-betul sebab sesetengah netizen Nusantara kita ini memiliki penulisan yang tajam dan dikhawatiri ketajaman penulisan mereka akan menusuk ke kalbu kalian, meninggalkan kalian berada dalam kemurungan yang paling dalam. Alright, kita pergi kepada perbahasan ataupun istilah yang pertama, which is canon. Apa yang dimaksudkan dengan canon? Canon bermaksud apa-apa sahaja yang terdapat dalam manga dan diadaptasikan ke dalam anime tanpa diubah walau sezarah pun. Dan hasil kajian yang dibuat menemui 75% scene dalam anime One Piece adalah canon, which is whatever stated in manga ada dalam anime One Piece. So 25% lagi pergi ke mana? Alright, good question. Ada juga keadaan di mana Toei Animation sengaja merubah sesuatu scene dalam manga anime disebabkan berkemungkinan besar terlalu barbarik atau kurang sesuai untuk tontonan umum. Contohnya macam scene Akainu versus Whitebeard. So dalam anime, apabila Akainu menyerang Whitebeard berkat keupayaan magu-magu Nomi miliknya, hanya misai dia sahaja yang melayang pergi. Sedangkan dalam manga, apabila Akainu menyerang Whitebeard, separuh daripada muka Whitebeard terkopak. Selain daripada scene Akainu juga, ada satu lagi scene, contohnya macam Honor Zeph. Dalam anime, Honor Zeph telah kehilangan kaki dia disebabkan dia menyelamatkan Sanji. Kemudian dia telah memotong kaki dia menggunakan satu rantai dekat kapal. So dalam manga pula, Honor Zeph telah kehilangan kaki dia disebabkan kelaparan yang mendalam. Dia telah memotong kaki dia menggunakan satu batu bapak gede dan kemudian dia telah makan kaki dia sendiri. So contoh watak-watak yang canon macam korang semua tahulah, Monkey di Luffy, Monkey di Garp, Monkey di Dragon, Sanji, Brook, Nami dan sebagainya. So selain daripada manga kita jadikan sebagai rujukan yang canon, ada juga rujukan-rujukan yang canon selain daripada manga. Contohnya SBS Question Corner, One Piece Magazine, One Piece Novel A, Monsters, One Piece Data Book, One Piece Viver Card dan sebagainya. Dan sumber rujukan canon juga kita boleh perolehi sendiri daripada information yang dikongsikan oleh Oda melalui ucapan dia di festival-festival atau keramaian ataupun sesi temu bual dengan dia. Yang kedua adalah non-canon. Maksud non-canon adalah apa-apa yang terdapat dalam anime One Piece tapi tak ada dalam manga One Piece 100% ataupun mana-mana sumber rujukan canon yang aku beritahu tadi. Selain daripada scene-scene yang canon, ada juga watak-watak yang non-canon. Contohnya macam Condoriano Shepard yang merupakan komander yang datang daripada Marine Headquarter yang datang ke G8 Arc. Selain daripada itu kita ada Lily Estomac yang muncul di dalam Z Ambition Arc. Kita ada Apis yang muncul dalam Warship Arc. Selain daripada watak-watak yang non-canon, kita ada buah devil yang non-canon macam Kama-Kama Nomi milik Eric, Gutsu Nomi milik Bill dan Ame Nomi milik Gaspardi dan sebagainya lah. So tak salah sebenarnya kalau korang hanya nak layan anime saja, as long as you can differentiate between canon and non-canon. Kerana kalau korang tak dapat bezakan dan korang jadikan non-canon sebagai sumber perbahasan, ia adalah amat berbahaya. Contoh macam X-Mark yang ada kat dada Luffy itulah. Ada yang cakap Zoro yang bagi, ada cakap Akainu yang bagi. So kalau korang faham dengan istilah non-canon and canon, ini korang dapat beza antara kedua-duanya. So Ocean's Dream Arc, anime episod 223. Korang boleh tengok lepas ni. Ocean's Dream Arc adalah filler. Scene Zoro bagi X-Mark kat dada Luffy adalah non-canon. So aku harap korang jelas dengan non-canon dan filler ni. Dan filler ni juga adalah sesuatu yang tak ada hubung kait dengan jalan cerita utama One Piece. Dia terbagi pada dua. Yang pertama, apabila Toei Animation memasukkan filler bagi memperpanjangkan duration anime ataupun episod tersebut. Contohnya macam episod 825 yang kita boleh lihat di akhir episod tersebut, watak Katakuri dalam bentuk siluet telah bergerak ke hadapan. Sedangkan watak Katakuri ni pertama kali sepatutnya diperkenalkan dalam episod 830, iaitu bagi mengadaptasikan chapter 860. Dan yang kedua, Toei Animation memasukkan filler bagi memperpanjangkan jarak antara manga dan anime ataupun untuk prolog movie dorang. Dan selalunya filler ni masuk ketika habis arc utama. Contohnya bila arc Lockdown habis, dorang masukkan filler arc Warship Island. Dan lepas habis Alabasta arc, dorang masukkan arc God Island. Dan banyak lagi lah. So aku harap korang jelas dengan canon, non-canon dan filler ini. Stay safe, don't talk to stranger. Assalamualaikum.